Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman kama ala sayyidina Muhammadin milladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bil raibu وأرسل الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. Semangat semua ya. Kesal awal kita ini 80 79 98. Oh nak habis dah. Oh ya, saya lipat sini semua. Okey. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Pagi yang mulia ni Allah kurniakan kesempatan umur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati, memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ke surat 98, galakan memulakan bacaan dari permulaan ayat. Jika memulakan bacaan dari tengah atau akhir surah, apabila memulakan bacaan dari tengah surah atau berhenti pada bukan akhir surah, pembaca Al-Quran digalakkan untuk memulakan bacaan dari permulaan ayat yang saling berkaitan antara satu sama lain. Itu sebab dia kalau baca Quran ni yang sebaiknya baca mengikut kelompok ayat. Berhenti juga mengikut kelompok ayat. Itu digalakkan, tapi tidak diwajibkan. Galakan ini maksudnya dianjurkanlah. Bukanlah maksud kalau tak buat tu dosa, tidak. Supaya cerita itu sambung. Saya pernah ditegur ketika menjadi hakim hafazan Quran. Soalan hafazan saya buat pada tahun lepas, saya tak buat dah, ada bengkel. Sebelum-sebelum tu saya buat dengan Ustaz Hafizullah. Jadi kami ni bila tanya, kami suka tanya ayat yang susah. Ada orang tegur, kenapa bagi susah? Saya kata biar negeri susah, baru kita tahu dia tu ingat Quran ke tidak. Kalau nak senang je susah juga, saya kata. Jadi saya biasa bagi ulaika. Jadi ulaika, panel-panel tegur masa makan, kata kenapa banyak soalan ulaika awal pertanyaan. Saya kata kita nak, memang itu ayat yang susah. Kata tak boleh, dia kata tak apa sesuai. Sebab bila sebut ulaika mestilah ada cerita sebelumnya. Sebab mereka itu kembali kepada siapa? Macam itulah. Mereka itu kembali kepada siapa? Jadi contoh macam alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah, orang yang beriman dengan Allah, orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, apa semua tu. Lepas tu akhirnya Allah kata apa? Ulaika ala hudan min rabbihim. Jadi ulaika di sini adalah menunjukkan kelompok perincian ayat-ayat yang dibacakan sebelum. Itu kelompok ulaika yang sebelum.
Jadi kalau kita baca ulaika sahaja tanpa ada ayat sebelum, jadi dia kata tak sempurna ayat ulaika tu. Jadi saya ditegur 2-3 orang yang setuju dengan saya, kata, okey je, yang penting kita nak pastikan budak tu ingat, nak pastikan dia tahu ulaika dalam juz 1 tu ada berapa. Kita nak isbat, kita nak apa, isbatul hifz, kita nak apa, nak tengok kemampuan hafazan dia. Jadi saya pun guna hujah saya, kemudian dia pun kata boleh terima. Lepas tu kita buat ulaika pun ada juga yang kita tanya dalam apa ni, soalan musabaqah ataupun hafazan Quran. Baik, itu tak apalah nak uji hafazan. Tapi yang digalakkan kalau kita nak baca Quran, biarlah kelompok ayat sebelum itu ataupun ada kaitan dengan sebelum itu, jikalau boleh. Kalau baca surah Al-Baqarah dah sampai setengah juzuk, nak habiskan surah Al-Baqarah, besok buka start balik Alif Lam Mim. Atau bila nak habisnya? Jadi ikut maqra' itu pun okey. Hizib itu pun dia dah merupakan kelompok-kelompok cerita. Ya, ikut ain ataupun dalam ni dia panggil hizib atau maqra'. Ya, dia panggil maqra'. Ya, satu juzuk ada berapa maqra'? Adalah 8 maqra'. 4 maqra' setengah juzuk. 4 maqra' setengah juzuk. 2 maqra' suku juzuk. Macam itulah dia punya sukatan dia. Baik. Begitu juga apabila dia ingin berhenti, hendaklah dia berhenti pada ayat yang punya kaitan dengan akhir, dengan kaitan dengan di akhir suatu kisah. Ya, mesti ada kaitan. Itu sebab seorang imam, ni penting juga sebagai seorang imam. Kalau imam dalam solat, yang ini kena ikut kelompok ayat. Baru nampak cantik. Kan? Baru cantik. Saya nak bagi contoh macam mana ya. Kita ambil surah Al-Fajr. Contoh surah Al-Ghashiyah. Ya. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع الله أكبر. Contoh bangun balik. لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة. Itu tak tepat. Sebab la yusminu wa la yughni min ju' ini adalah penutup bagi wujuhun yawma idzin khashi'ah, iaitu cerita tentang orang yang buat salah dekat akhirat. La yusminu wa la yughni min ju', maksudnya tidak menggemukkan dan tidak boleh menghilangkan lapar orang yang buat maksiat dengan Allah di akhirat. Jadi wujuhun yawma idzin na'imah, ini cerita tentang orang yang dapat nikmat. Itu contohlah. Bisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah. Ini cerita tentang kelebihan dia, duduk dekat tempat yang tinggi. Wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Sampai situ. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Ini cerita tentang lain pula. So kalau nak berhenti tu, biar kita tengok pada kelompok-kelompok ayat. Jadi seorang imam pun begitu. Dia kena tengok apa ayat yang dibaca tu mesti mengikut kelompok-kelompok. Itu lagi baik.
Itu lagi baik, tapi tidak menjadi satu kesalahan, tapi lagi cantiknya begitulah. Afdal, baru nampak cantik penceritaan ataupun bacaan ayat Quran kita tu. Sebaiknya begitu. Maksudnya dia baca ayat Quran. Sebab seorang imam ni, kalau dia jadi imam dalam keadaan dia menjiwai ayat yang dibaca. Bila dia menjiwai ayat yang dibaca, barulah ada roh bacaan dia. Contoh macam Syekh Jibril. Syekh Jibril siapa? Seorang qari di Mesir. Itu dia kata, kalau tak pergi sembahyang di Masjidil Haram pada bulan Ramadan, cukup sembahyang dengan Jibril. Salah satu tempat di Mesir, saya dah pergi dah, tak ingat tempat. Cukup sembahyang di situ, tak perlu sembahyang di Masjidil Haram. Orang sembahyang merempah keluar. Sebab apa orang suka sembahyang dengan Syekh Jibril? Dia baca, dia menghayati makna ayat Quran. Sebab kalau orang yang baca Quran menghayati makna ayat Quran ni, dia akan tersentuh hati pembaca. Dia sendiri menjiwai ayat tu. Jadi tentu yang terbaik yang imam ni, dia kena faham makna tu, supaya dia baca dalam keadaan dia menjiwai ayat Quran. Barulah ada dzuk, hati kita akan hidup. Sebaiknya okey. Tak tahu bahasa Arab macam mana? Tengok mana saya baca Quran. Itu sebab Quran ni kena ada, kita baca tafsir, kita tadabbur makna. Kalau boleh sekurang-kurangnya suratul Fatihah kita faham makna. Ayat-ayat Quran yang pendek-pendek tu kita faham makna. Tak usah nak cari yang panjang-panjang, bagi yang pendek-pendek tu je. Surah Al-Kafirun, Surah Al-Ma'un, Surah Al-Kawthar, Az-Zalzalah, Al-Adiyat, At-Tin. Cukup ambil yang pendek-pendek tu, kita faham makna dia. Dia tidak perlu terikat dengan juzuk, hizib dan a'syar. Maksud a'syar adalah kumpulan ayat, 10 ayat Al-Quran yang dibaca secara berturutan. Ketika memulakan dan mengakhiri bacaan kanan, boleh jadi ia berada pada tengah ayat yang masih berkait dengan ayat sekitarnya. Ya, memang betul. Ada sebahagian kata hizib tu dia berada di tengah-tengah ayat sebab dia sukatan, tapi paling kurang pun boleh start daripada hizib, tak ada masalah pun. Tapi sebaiknya difaham makna. Baik, ingat ya, benda ni bukan wajib. Kalau kita tak buat boleh tak? Boleh, jangan risau. Ini langsung tak nak baca Quran. Sebab apa? Tadi dapat ilmu baru, takut pula baca Quran korang tak ada kelompok-kelompok ayat pula. Nanti Allah tak faham pula kita baca. Situ pula sudahnya. Jangan. Baca je. Tu kadang-kadang kita ni tak habis-habis dengan masalah teknikal. Dia punya prasangka awal tu tinggi sangat. Dia sepatutnya buat dulu. Dia punya swap tu kemudian. Dia punya sangka tak jadi tu kemudian. Plan B kena ada. Tapi betul ibadat ni buat dulu. Buat dulu. Baca Quran ni baca dulu. Jangan awal lagi tak nak baca sebab takut dosa. Itu salah satu doktrin yang salah. Quran baca takkan dosa. Banyak dosa lah kena baca Quran. Siapa yang tak baca Quran, dia rasa dia tak banyak dosa. Dosa menghapus, Quran menghapuskan dosa. Contohnya juzuk yang mengandungi firman Allah Ta'ala, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim.
Tidaklah engkau berani membersihkan diriku. Sekejap saya nak buka tafsir ayat ni. Wa ma ubarri'u nafsi, tidaklah aku berani membersihkan diriku. Sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku, maka dia terselamat daripada hasutan tersebut. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik. Wa ma ubarri'u nafsi, ayat ini berada di pertengahan. Ayat ini berada di pertengahan. Sekejap dalam surah Yusuf, dia pertengahan, tapi di awal juzuk dia cerita tentang Nabi Yusuf sebelum tu, tapi dia pertengahan. Ini contohlah. Wa ma ubarri'u nafsi ni awal juz 13, tapi ceritanya pertengahan, cerita tentang kisah Nabi Yusuf AS. Nak cerita bahawa walaupun dia berada di awal juzuk, tapi dia masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Okey, boleh. Tapi adakah menjadi satu kesalahan? Tidak menjadi satu kesalahan. Kalau kita start wa ma ubari'u nafsi sebagai contoh, siapakah kisah nak dikaitkan dengan kisah siapa di sini? Kalau tak faham kisah tu menceritakan tentang Nabi Yusuf AS. Gitulah. Itulah yang dimaksudkan. Sebab cerita di tengah-tengah. Kalau nak ceritakan pasal kisah Nabi Yusuf ni banyak sangat. Baca surah Yusuf tu. Dia start pada awal pun. Tapi wa ma ubarri'u nafsi ni berada di tengah-tengah. Okey, boleh ya? Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum ila akhir ayat. Diharamkan juga kamu berkahwin dengan isteri orang lain kecuali hamba sahaya. Sebelum tu dia ada kaitan dengan ayat 52, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Itu nak cerita walaupun di awal juzuk, tapi dia ada kaitan dengan sebelum. Jadi maksud cerita bahawa tak semua awal juzuk itu permulaan cerita. Dia ada pertengahan cerita. Macam wal muhsanat. Wal muhsanat dia ada kaitan dengan sebelum. Ayat tu 52 kalau boleh buka, berkenaan dengan perempuan yang diharamkan berkahwin kan. Surah An-Nisa. Di sini diharamkan juga kamu berkahwin dengan isteri orang lain kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Haramnya segala yang disebut itu ialah satu ketetapan hukum Allah. Sebaliknya dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain daripada yang disebut itu untuk kamu mencari isteri dengan harta kamu secara bernikah,
bukan secara berzina. Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya setelah ia menjadi isteri kamu, maka berilah kepada mereka mas kahwinnya dengan sempurna sebagai satu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Kamu tidak berdosa pada suatu persetujuan yang telah dicapai bersama oleh kamu suami isteri sesudah ditetapkan mas kahwin itu. Tentang cara dan kadar pembayarannya, sesungguhnya Allah Maha Pengetahui lagi Maha Bijaksana. Okey, faham ya? Nak cerita nak cerita antara ayat-ayat yang berada di awal juzuk, tapi dia masih ada kaitan dengan sebelumnya. Yep. Ayat macam mana? Ayat aha. Okey. Jadinya kalau kita baca ayat itu, sebab itu agaknya dalam banyak-banyak zikir, amat surat ke apa, dia pergi surah habis ya. Dia tak pergi dalam Memang amanah Rasul tu. Ya. Jadi kalau nak baca tu jangan separuh lah. Ya. Betul, sebaik-baiknya. Sebab dia tak cukup kelompok. Ya. Baik, begitu juga awal juzuk 20. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا. Ini cerita tentang kisah kaum Nabi Lut. Tapi kalau buka yang sebelumnya, cerita tentang Nabi Lut. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. Ayat 54 sebagai contohnya. So dia ada kaitan, walaupun di awal juzuk, tapi dia masih ada kaitan dengan yang sebelumnya. Suratul Ahzab. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. Dan siapa di antara kamu semua tetap taat kepada Allah dan Rasulnya serta mengerjakan amal saleh, kami akan beri kepadanya pahalanya 2 kali ganda, dan kami sediakan baginya limpah kurnia yang mulia. Ini sambungan ayat yang mana Allah seru kepada isteri-isteri Nabi. Pada ayat yang sebelumnya, iaitulah ya nisa'an nabi man ya'ti minkun nabi fahishah. Yang ini ayat menceritakan tentang Allah seru pada isteri-isteri Nabi, kalau ada di antara kalian yang melakukan perbuatan keji, akan digandakan seksa, ya. Allah akan berikan seksa, ya. Yudha'af lahal azab dhi'fain, akan diberi 2 kali ganda seksa. Lepas tu bila wa may yaqnut ini pula, yang ini adalah dan siapa di antara kamu yang taat pada Allah dan Rasul. Nak cerita dia ada kaitan dengan ayat sebelum. Tapi wa may yaqnut adalah awal juzuk. Ini awal juzuk. Awal juzuk nombor 2. Okey, jelas. Tapi kalau saya jadi imam pun, tarawih pun, saya akan start wa may yaqnut, sebab itu awal juzuk. Tapi kalau orang yang cerdik kan, saya cerita dululah. Dulu tak cerdik. Sekarang dah cerdik sikit lah. Cerdik sikit, bodoh yang banyak. Pengalaman ya. Jadi bila dah cerdik sikit,
Kita start daripada ya nisa an-nabi. Okey, macam itulah. Kemudian surah Yasin, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Sama juga dia ada kaitan dengan kisah sebelumnya. Cerita tentang kisah diutuskan pelbagai rasul, diutuskan rasul-rasul itu kepada satu kaum. Mereka menolak rasul itu. Ada cerita seorang pemuda wajah Amin Aqsal Madinah semua tu, dan itu juga sambungan kepada cerita itu, walaupun dia awal juzuk, wa ma anzalna ala qaumih, dan tidak kami menurunkan kepada kaumnya sudah ia mati sebarang pasukan tentera dari langit untuk menyaksikan mereka, dan tidak perlu kami menurunkannya. Okey, boleh. Saya nak cerita poin di sini adalah ada lagi. Suratul Fussilat ilaihi yuraddu ilmu sa'ah, sama juga. Ini pun ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Walaupun dia ni cerita semua awal juzuk Ini semua cerita awal juzuk. Dia ada cerita, kaitan cerita dengan ayat sebelumnya. Kalau ikutkan ayat sebelumnya, ayat 46, man amila salihan falinafsih, siapa yang mengerjakan amal saleh maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri, dan siapa berbuat kejahatan maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri, dan Tuhan mesti sekali tidak berlaku zalim kepada hamba-Nya. Kepada ilmu pengetahuan Allah jualah kembalinya soal mengetahui masa pada datangnya hari kiamat. Dan ceritanya ayat ni ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Berkenaan dengan keingkaran kaum Nabi SAW, dan Allah Ta'ala mendatangkan juga contoh ataupun tauladan. Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa AS, lalu kaum Nabi Musa menolak, mereka menentang At-Taurah. Dan mereka juga dijatuhkan azab. Bila cerita berazab, sambungan pada ilaihi yuraddu ilmu sa'ah, bahawa Allah sahajalah yang tahu tentang hari kiamat. Ayat ini ceritakan tentang akan diazab pada hari akhirat golongan musyrik, makhluk yang menyekutukan Allah. Itu nak cerita ada kaitan dengan ayat sebelumnya, itu mereka yang menolak dakwah Nabi SAW. Boleh ke ni? Jangan risau, tak masuk peksa. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu, awal juzuk 26 pula, surah Jathiyah. Artinya pada ketika itu ternyatalah kepada mereka balasan segala kejahatan yang mereka telah lakukan, serta mereka diliputi oleh azab yang mereka ejek-ejek itu. Siapa mereka ni? Iaitulah ayat 31, wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir maka mereka akan ditemplak dengan dikatakan kepada mereka, bukankah ayat-ayatku telah disampaikan dan dibacakan kepada kamu?
lalu kamu berlaku sombong, takabur, mengingkarinya serta menjadi kaum yang sentiasa melakukan kesalahan. Ayat 21, wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Kemudian disambung pula, wa idza qila inna wa'dallahi haqqun wa sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri ma sa'ah in nadhunnu illa dhanna wa ma nahnu mustayqinin. Dan apabila dikatakan padamu sesungguhnya janji Allah membalas amal kamu adalah benar dan hari kiamat tidak ada sebarang syak tentang kedatangannya, kamu berkata kami tidak mengetahui apa dia hari kiamat itu, hanya kami mengira kemungkinannya sebagai sangkaan jua dan kami tidak sekali-kali meyakininya. Disambung pula, wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa aqbi ma kanu yaksibu bi yastahzi'un. Pada ketika itu ternyatalah kepada mereka balasan segala kejahatan yang telah mereka lakukan serta mereka diliputi oleh azab yang mereka ejek-ejekkan itu. Itu sambungan itu sebenarnya. Tapi wa badalahum adalah awal juzuk. Juzuk apa? Awal juzuk 26. Kalau bahasa Arab, kalau awal juzuk ish, ish tu Arab lah. Awal juzuk ish tu apa tu? Ish tu apa? Ish tu apa? Ish tu apa? Ish tu apa? Ish tu maksudnya apa? Juzuk ish, kalau juzuk ish, juzuk apa? Juzuk 26. Jawapannya ish tu maksudnya, tu maksudnya apa? Di hujung kan? Dia bila di hujung, tapi dengan syarat ish tu di hujung. Itu Arab punya style lah. Contohnya apa? Macam tadi lah. Okey, dalam surah Ish, surah At-Taubah, macam tu. Surah Ish, surah apa? Surah tu. Ish tu maksudnya apa? Pertanyaan. Dah. Itu maksudnya Arab. Alif Yasin. Ish. Ish tu apa dalam bahasa Arab? Tapi ini digunakan oleh Mesir. Tapi kalau Jordan dia tak guna ish, guna Safha Safha muka surat berapa? Ish. Tapi itu ammi lah. Ammi ya, ammi. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Juzu ish? 27 Surah Az-Zariyat menceritakan tentang apa? Kalau qala fama sebelum tu menceritakan tentang dia cerita tentang kisah Nabi Ibrahim. Ya, betul. Kita bacalah. Dan dia cerita bahawa dia ada kaitan juga dengan ayat sebelumnya. Baik, terus. Banyak ni cerita. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Begitu juga pada hizib. Tadi pada juzuk. Pada hizib wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, artinya sebutlah Allah dengan takbir semasa mengerjakan haji. Wadhkurullah adalah awal hizib. Ini awal setengah juzuk yang kedua. Kalau kan ayat tu, ayat tak habis dia cerita tentang haji. Itu bermula pada ayat, itu ayat apa? 203 ikutkan haji. Dia bermula pada ayat 196. Dia ada kaitan dengan ayat haji semua tu. Sebab di sini sebut faman
Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaihi wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi liman ittaqa. Baik, siapa boleh faham apa maksud ayat ni? Siapa boleh jawab? Belanja diri sendiri. Ha? Okey, tak apa, baca makna. Apa yang, siapa yang faham maksud dia? Betul tu. Nafar awal. Nafar awal, nafar thani. Dalam haji dia panggil nafar awal, nafar thani. Kalau nafar awal, faman ta'ajjala fi yawmain. Ta'ajjala fi yawmain dibuat 2 hari je untuk lontar jamrah. Wa man ta'akhkhara fala ithma alaih. Pada siapa nak buat hari yang ketiga pun, padahal pun boleh. Liman ittaqa. Okey, jadi faham itu ayat nafar. Jadi bila ayat nafar, wadhkurullah, dia mesti cerita tentang haji sebelumnya. Sebelumnya cerita tentang haji lah. Okey. Ya. Boleh, tak apa. Tak dendam. Sebab lontar tak perlu berwuduk. Tak apa. Tak boleh berwuduk. Duduk Arafah pun tak syarat berwuduk. Dia ada ibadah yang disyaratkan berwuduk. Apa dia? Tawaf. Sembayang tak apa. Tapi kalau dia tak masalah. Sa'i boleh. Tawaf tu tinggal. Ya. Ya. Ada. Bila dia bersuci tu terus buat. Tapi tak apa, dia just bayar dam lah, denda untuk dia. Sebab dia ada beza wajib haji dengan rukun haji. Tak apa, kalau terlepas, dia boleh bayar dengan dam. Dia ada bayar dam. Sebab yang paling utama wajib haji tu Al-Hajju Arafah. Arafah tu yang utamanya. Ya. Baik, seterusnya ayat 15 dalam surah Ali Imran. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum. Yang ini awal maqra'. Katakanlah Muhammad, mahukah aku khabarkan kepada kamu akan perkara yang lebih baik daripada semua itu? Semua itu apa? Iaitulah zuyyina lin-nasi hubbus syahwat, ayat yang ke-14. Dihiaskan, dijadikan indah kepada manusia kesukaan pada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak, harta benda. Jadi qul a'unabbi'ukum, katakanlah Muhammad, mahukah aku khabarkan kepada kamu perkara yang lebih baik daripada semua itu? Jadi semua itu apa? Iaitulah cerita tentang harta-harta anak pinak tadi pada ayat yang ke-14. Tapi ini ayat ke-15 awal maqra'. Dia tak ada kaitan. Dia ada kaitan dengan ayat yang ke-14. Okey, boleh jelas? Baik, terus muka surat 103. Bagi semua contoh ayat di atas ini dan umpamanya, pembaca Al-Quran sepatutnya tidak memulakan dan menghentikan bacaan di situ kerana ia berkaitan dengan ayat sebelumnya. Janganlah seseorang terpedaya dengan ramainya orang daripada kalangan pembaca Al-Quran yang buat demikian serta tidak menjaga adab-adab ini dan tidak memikirkan maksudnya. Nampak, kita dah belajar kitab Tibyan, buku kita tahu kan. So kena ingat, lepas ni boleh kalau ada yang buat silap kita boleh tegur. Ayat tu rasanya tak cukup makna tu kena sebelum.
So balik ni buka sambil-sambil masak kan, tengok study balik. Oh tak masak dah, Food Panda lupa pula. Kan. So, sambil buat kerja di rumah tu, study balik, tengok oh ni ayat-ayat yang tak digalakkan bermula daripada ayat ini, mesti kena sebelumnya. Tak masak? Masak sesekali ya. Tak masak lah. Saya tahu pun dia tak masak. Sebab saya pernah pergi hari tu, orang hantar lauk. Saya yang makan je itu kan. Oh ya, cuci rumah. Okey. Ikutilah hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim Abu Abdullah dengan sanadnya daripada As-Sayyidul Jalil Al-Fudail bin Iyad, katanya, janganlah kamu berasa bimbang berada di jalan-jalan petunjuk kerana ahlinya yang sedikit, dan janganlah terpedaya dengan kuantiti yang binasa yang ramai. Kekurangan orang yang melalui satu jalan tidak akan memudaratkan dirimu. Ini saya pernah cerita dulu lama dah, berkenaan dengan, saya ada kaitkan dengan hadis syubhah. Kita ni orang Melayu ni, panggil orang Melayu ni suka bagi alasan apa? Tak apa, jangan. Tak apa, kenapa? Ramai yang buat. Itu kita punya prinsip orang Melayu. Pergi kedai Cina, ramai je Melayu, jomlah. Tak maulah. Ramai je Melayu tu, apa kisahkan, masuk je makan. Okey. Kita punya alasan kita ramai Melayu. Sedangkan disebut hadis riwayat Hakim ni kata apa? Bahawa kita jangan berbimbang dengan jalan yang sedikit orang, walaupun dikecam oleh jalan yang ramai orang. Sedangkan jalan yang ramai orang tu, lebih kurang mafhumnya gitulah, jalan yang ramai orang tu belum tentu betul. Ambil jalan yang sedikit. Sebab itulah orang yang pergi ke rumah Allah ni sikit, tak ramai. Sebab jalan yang baik memang tak ramai yang buat. Kan? Dunia ni mata', tipu daya, permainan, keseronokan, ya. Tak ramai orang yang buat untuk buat kebaikan. Tapi dunia yang mata' ni ramai orang buat, orang suka. Tengoklah kuliah duha kita, berapa kerat je duduk Taman Cepaka, sikit je. Mana lagi penduduk Taman Cepaka? Tak ada, orang jauh, orang luar. Nak ceritanya Cina banyak. Dia mana? Taman Cepaka. Takkan makcik Mah seorang je orang Melayu. Dah lah nak ceritanya Cina ramai, mana lagi Melayu yang lain? Kalau ada solat jemaah di masjid, solat subuh sebagai contohnya, satu saf, takkan Taman Cepaka satu saf nak dibandingkan yang lain? Tak cerita jalan yang baik ni tak ramai orang buat, sikit. So kita, biarlah kita termasuk dalam golongan yang sedikit dan benar. Berdasarkan, saya pun bukan orang sini, saya orang jauh. Berdasarkan maksud ini, ulama berkata membaca satu surah yang pendek secara lengkap lebih utama daripada membaca satu bahagian yang pendek daripada mana-mana surah yang panjang, kerana boleh jadi perkaitan antara ayat tidak dapat dikenal pasti oleh sebahagian manusia dalam beberapa keadaan. Itu sebab itu kan memang yang paling baik baca satu surah yang pendek. Contoh macam imam, paling baik baca satu surah yang lengkap daripada baca ayat sikit, ayat sikit, ayat sikit. Memang betul disebut, Imam Nawawi sebut. Saya beritahu pada imam-imam, tapi janganlah disebabkan itu langsung kita tak baca ayat-ayat ni. Imam apa ni? Hari ni Imam Inna Ataina dengan Imam Qul Wallah. Sebagai hafiz Quran, tak baca sambung-sambung kan?
Ibnu Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Al-Huzail, seorang tabi'in yang terkenal, katanya mereka tidak suka membaca sebahagian ayat dan meninggalkan sebagian ayat yang lain. Ya. Abdullah bin Huzail, seorang tabi'in yang terkenal, katanya mereka tidak suka membaca sebahagian ayat dan meninggalkan sebahagian ayat yang lain. Jadi yang baiknya adalah kita membaca satu surah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung kuliah akan datang. Baik, untuk Ustaz Hafiz Sulaiman, kuliah-kuliah akan datang kita dah deal dengan pejabat, dia akan kembali balik kepada minggu kedua. Saya dah bincang. Ustaz Saiful Azlam minggu pertama, minggu kedua Ustaz Hafiz Sulaiman, minggu ketiga saya tengah memujuk Ustaz Asrul kuliah. Keempat saya lah, saya balik. Tengoklah Al-Bid'uni, ataupun saya panggil Ustaz Ridwan jemputan saya sekala habiskan Al-Bid'uni. Saya rasa nak bawa kitab Tanbihul Ghafilin, teringin nak bawa. Tapi tak apa, dua tempat lah. Ihsan dulu ya. Ada kita ya? Start pada awal. Saya dua tempat sebenarnya request di Sungai Rokam, Tanbihul Ghafilin. Tapi saya rasa saya nak try bawa. Saya memang teringin nak ngajar kitab. Pernah belajar dulu, tapi tak ngajar lagi. Tapi saya nak habis kat Atibian dulu. Tengoklah dah habis Atibian ni, tengok kita nak sambung apa nanti. Okey, wallahu a'lam. Ada soalan? Malam ni forum perdana, jangan lupa. Siapa lapang datang ya. Kalau nak parking susah, parking dekat tempat saya tu. Kawasan tu, parking di situ. So, tu parking kat belakang tu. Parking kawasan tu ya. Ada ramai. Malam ni mungkin ramai. Pelajar kat 1,000 orang juga kot. Tapi datanglah. Saya Dr. Syafiq dengan Ustaz Datuk Asad Awang. Sekejap je, tak lama. Kalau nak datang, beritahu. Beritahu pula, terus datang. Kalau tak nak parking, beritahu. Saya reserve parking. Video ada. Cikgu ada ni? Cikgu Muhammad ada ni? InsyaAllah ya, bolehlah setting video.